Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita wilayah kita mulakan dengan rangkuman laporan utama. 9 perkara berkaitan tuntutan asas dalam Perjanjian Malaysia 1963 selesai sepenuhnya setakat ini. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof, ini termasuk penyerahan semula kuasa pentadbiran ke atas Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan kepada Kerajaan Sabah. Juga pemberian kuasa pelesenan dan penangkapan ikan laut dalam kepada Kerajaan Sabah dan Sarawak. Turut selesai sepenuhnya penyerahan kuasa kawal selia bekalan gas di Sabah selain pentadbiran Badan Kehakiman di Sabah dan Sarawak. Perkara lain termasuk pindaan Akta LHDN 1995 bagi melantik wakil Kerajaan Sabah dan Sarawak sebagai anggota tetap LHDN. Penetapan gaji premium RM4,000 ke atas untuk pelajar lepasan TVET sedang dikaji. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan ia usaha mengiktiraf golongan berkenaan. Perkara mengenainya sedang ditambah baik menerusi kerangka dasar TVET negara yang bakal dilancar 2 Jun ini. Beliau optimis penetapan gaji premium itu berupaya meningkatkan penyertaan ke dalam institusi TVET. Huawei yakin dengan kemahiran dimiliki tenaga kerja muda Johor, gergasi teknologi China itu juga bersedia untuk kembangkan beberapa perniagaan lainnya di negeri itu. Perkara berkenaan dimaklumkan Huawei kepada Menteri Besar Johor, Dato' On Hafiz Ghazi. Delegasi kerajaan negeri itu berkunjung ke syarikat berkenaan sempena lawatan kerja ke zon ekonomi khas Shenzhen, China. Lawatan kerja 6 hari berakhir Khamis ini. Syarikat gergasi teknologi perlu mengkaji polisi berhubung pengadaptasian teknologi kecerdasan buatan AI dalam platform media sosial. Fokus kajian termasuk meneliti keperluan memberi pemakluman kepada pengguna jika sesuatu kandungan menggunakan teknologi AI. Ia bagi memastikan pengguna tidak mudah tertipu dengan sindiket penipuan yang guna teknologi itu untuk memperdaya mangsa. Mereka perlu ada teknologi untuk letak di sana bahawa konten ini adalah di-generated guna pakai AI supaya orang tidak mudah diperdaya. Saya rasa itu juga salah satu direction yang saya harap bahawa tech giant seperti Meta, TikTok, Google perlulah cepat-cepat kaji dan implement. Kerana saya rasa ini juga merupakan hak cipta orang lain. Is my video tetapi ada orang guna pakai AI untuk edit it will be unfair to me as a content creator as well. Kategori penerima dana usahawan madani Selangor DUMS diperluas kepada semua sektor perniagaan dan PMKS termasuk industri kreatif. Sebelum ini majoriti penerimanya terdiri daripada pemain industri makanan dan minuman. DUMS penjenamaan semula dana industri kampung yang diperkenal pada 2015. Ia menyediakan bantuan berbentuk geran bernilai sehingga RM30,000. Sistem latihan dan pengujian memandu secara elektronik e-testing akan dilaksana JPJ mulai bulan depan. Pelaksanaan membolehkan calon menjalani ujian tanpa keberadaan pegawai JPJ dalam kenderaan. Manakala prestasi calon diukur menggunakan alat pengesan dan kamera. Buat masa ini, calon ujian memandu diberi pilihan sama ada menjalani ujian biasa atau e-testing sebelum dilaksanakan sepenuhnya pada 2030. Sebuah helikopter milik Maritim Malaysia melakukan pendaratan cemas di perairan Pulau Angsa, Selangor pagi tadi. Ketika kejadian, helikopter itu sedang melaksana latihan menyelamat. Kesemua 4 krunya berjaya diselamatkan menggunakan satu lagi pesawat milik agensi itu sebelum diterbangkan ke Stesen Udara Maritim Subang. Punca insiden masih disiasat. Dalam pada itu, pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia memaklumkan tiada panggilan kecemasan diterima daripada helikopter berkenaan. Kali terakhir ia berhubung dengan Pusat Kawalan Trafik Udara ialah pada pukul 9.20 pagi, kira-kira 10 minit selepas berlepas. Operasi mengeluarkan bangkai helikopter berkenaan dijalankan. Ia dijangka selesai hari ini. Kami menjangkakan operasi ini akan berterusan, mungkin melibatkan sehingga lewat petang dan walau bagaimanapun pihak PDRM sentiasa membantulah untuk memastikan kelancaran operasi tersebut.
Shopee. Beli sekarang. Baik saudara, seterusnya kita ikuti laporan cuaca seluruh negara bersama Pegawai Met Malaysia Dr. Nasia Syamin Sabri. Silakan. Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua penonton. Baik, melalui paparan imej satelit semasa dapat kita perhatikan kelompok awan aktif yang membawa hujan lebat kini banyak terbentuk di bahagian pantai barat Semenanjung dan juga sekitar negeri Sarawak. Jadi kelompok awan aktif yang banyak ini boleh menyebabkan hujan berterusan sehingga ke malam nanti. Baik, seterusnya kita perhatikan pada keadaan cuaca semasa daripada paparan gema radar. Dapat diperhatikan hujan lebat berserta ribut petir kini sedang berlaku di bahagian selatan negeri Kedah, Pulau Pinang, di kebanyakan bahagian di negeri Perak dan Selangor, termasuk juga di kawasan Lembah Kelang dan di beberapa bahagian di barat Johor. Dan kami jangkakan keadaan hujan di Semenanjung ini akan berterusan sehingga ke malam nanti. Namun keadaan cuaca lembap yang sedang berlaku di negeri Perak, pedalaman negeri Pahang dan Selangor boleh berterusan sehingga ke tengah malam nanti. Baik, bagi keadaan cuaca di Malaysia Timur pula, keadaan cuaca lembap dengan intensiti hujan yang lebih tinggi tertumpu di kebanyakan bahagian di negeri Sarawak. Dapat kita perhatikan hujan lebat kini sedang berlaku di bahagian tengah, pedalaman dan utara negeri Sarawak. Hujan renyai-renyai juga kini sedang dicerap di bahagian pantai barat dan sandakan negeri Sabah. Namun begitu, keadaan hujan di Sabah ini dijangkakan akan beransur reda sekitar awal malam nanti. Dan keadaan hujan cuaca lembap di negeri Sarawak ini mampu untuk berterusan sehingga ke tengah malam dan hujan lebat akan bergerak tertumpu di bahagian pedalaman dan utara negeri Sarawak. Dan keadaan hujan ini kami jangkakan sedikit sebanyak boleh menurunkan suhu yang panas di negara kita pada ketika ini. Baik, itu sahaja info cuaca yang dapat saya kongsikan pada petang ini. Jangan lupa ikuti kami di laman media sosial seperti yang tertera di sini. Sekian dari saya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. RM7.50 kadar zakat fitrah Sabah tahun ini. Laporan penuh bersama rakan penyampai Muhammad Syarizam Awang di Kota Kinabalu. Silakan Syah.
Ya dia, Majlis Ugama Islam Sabah MUIS mengumumkan kadar zakat fitrah di Sabah meningkat daripada RM7 pada tahun lalu kepada RM7.50 pada tahun ini. Yang di-Pertua MUIS, Datuk Seri Panglima Yahya Hussein berkata kadar itu adalah bersamaan harga 1 gantang Baghdad atau 2.7 kilogram beras yang dimakan majoriti penduduk negeri ini. Datuk Yahya menyatakan demikian pada Majlis Pengisytiharan Kadar Zakat Fitrah Negeri Sabah bagi tahun 1445 Hijrah bersamaan 2024 Masihi di Kota Kinabalu. Beliau dalam pada itu turut memaklumkan jumlah keseluruhan pungutan zakat bagi negeri Sabah pada tahun 2023 adalah sebanyak 145,302,446 dan 72 sen, melibatkan 1,607,201 orang pembayar zakat fitrah. Bagi agihan zakat pula, sejumlah 18.1 juta ringgit telah diagihkan kepada asnaf fakir, asnaf miskin dan asnaf mualaf, manakala sebanyak 1.5 juta ringgit diagihkan kepada 2,200 orang wakil amil fitrah. Tahun ini, bahagian zakat dan fitrah MUIS mensasarkan pungutan zakat dan fitrah sebanyak RM156,725,000. Kementerian Luar Negeri melalui Pejabat Wilayah Sabah komited meneruskan usaha memberikan perkhidmatan terbaik kepada negeri dan rakyat Sabah. Pengarah Pejabat Wilayah Sabah Kementerian Luar Negeri Muhammad Syahafiz Syaharis berkata perkhidmatan konsular turut diberikan kepada warga asing yang berada di negeri ini. Muhammad Syahafiz ditemui pemberita selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertua Negeri Tun Dr. Johar Datuk Mahiruddin di Istana Sri Kinabalu. Sabah juga merupakan juga mempunyai beberapa konsul jeneral China, kita Indonesia dan juga konsul Jepun dan juga Korea. Jadi kita juga bersama-sama dengan mereka untuk melihat apakah yang boleh kita laksanakan untuk rakyat Sabah. Muhammad Syahafiz berkata perkhidmatan yang sering mendapat permintaan di negeri ini berkaitan sijil kelakuan baik, urusan visa dan pengesahan dokumen selain membantu rakyat Sabah yang memerlukan bantuan di luar negara. Mengenai kunjungan ini, beliau berkata ia bagi memaklumkan Tun Dr. Johar mengenai pelaksanaan aktiviti pejabat tersebut di Sabah termasuk program diplomasi awam serta projek dan program yang dilaksana bersama institusi pengajuan tinggi. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM telah melaksanakan program saringan pendengaran bayi baru lahir bagi membolehkan bayi dan kanak-kanak bermasalah pendengaran mencapai potensi diri sekaligus penyumbang semula ke arah pembangunan negara. Pengarah Bahagian Perkembangan Perubatan KKM, Datuk Dr. Muhammad Azman Yaakob berkata, ia selaras usaha kerajaan mencapai liputan saringan pendengaran iaitu melebihi 95% seperti yang ditetapkan Jawatankuasa Bersama Pendengaran Bayi JCIH. Datuk Dr. Muhammad Azman berkata menerusi program saringan pendengaran universal bayi baru lahir UNHS, sejumlah 8 juta ringgit telah diperuntukkan bagi memantapkan lagi program tersebut. Kita di Kementerian Kesihatan Malaysia telah memilih 10 hospital untuk kita beri bantuan alat OAE ini. Dalam masa yang sama ada 4 hospital lain yang kita berikan bantuan AABR, alat-alat untuk aktiviti-aktiviti saringan, serta di hospital Q ini mendapat alat-alat untuk bantuan untuk aktiviti pembedahan iaitu handrail, straight dan curve yang bernilai RM63,000. Datuk Dr. Muhammad Azman ditemui media selepas merasmikan sambutan Hari Pendengaran Sedunia Peringkat Kebangsaan mewakili Menteri Kesihatan Malaysia, Datuk Seri Dr. Haji Zulkifli di Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu. Sehingga 3 Mac 2024, seramai 55,000 bayi telah berjaya disaring pendengaran sebelum mencapai umur 29 hari. Karnival Jelajah Usahawan Sabah Peringkat Daerah Tawau 2024 berupaya menjana pendapatan usahawan sekaligus memperkenal produk mereka kepada masyarakat setempat. Pembantu Menteri Pembangunan Perindustrian dan Keusahawanan Negeri, Datuk Muhammad Suryadi Bandi berkata, program ini inisiatif Persatuan Bantu Usahawan Sabah diperuntukkan RM15 juta tahun ini menerusi program SME Up. Datuk Muhammad Suryadi berharap lebih banyak bantuan dapat diberikan dalam bentuk geran dan pinjaman mudah kepada para usahawan di negeri ini. Membantu usahawan-usahawan kita yang terlibat dalam sektor pembuatan yang mempunyai produk sendirilah. Jadi antara perkara-perkara yang dibantu adalah daripada segi mesin,
peralatan, pendigitalan, pembungkusan dan juga permohonan sijil mesti dan sijil halal. Datuk Muhammad Suryadi berkata demikian kepada media selepas merasmikan Karnival Jelajah Usahawan Sabah di Tawau. Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas Malaysia akan memastikan 4,145 kelas tabika pra-tahfiz mula beroperasi di seluruh negara April ini. Ketua Pengarah Kemas, Datuk Ahmad Kamal Idris Muhammad Nawawi berkata pemilihan guru untuk tabika kelas pra-tahfiz sedang dilaksana dan mereka yang layak akan mengikuti kursus bulan ini. Kita merancang untuk melaksanakan khusus pula. Khusus kepada pendidik-pendidik yang telah disaring ni. Untuk mengikuti kursus selama 3 hari bersama dengan pihak Yayasan Pahang. Dan kita jangkakan kita akan laksanakan modul ni di tabika menjelang bulan April nanti, menjelang sesi persekolahan. Datuk Ahmad Kamal memberitahu RTM sempena Majlis Anugerah Apresiasi Kemas Keningau 2023 di Keningau. Beliau berharap wujudan kelas tabika pra-tahfiz di seluruh negara akan memperkasa pendidikan Al-Quran kepada kanak-kanak Islam. Seramai 58 penerima terdiri guru-guru pendidikan awal kanak-kanak dan pendidikan kemahiran menerima anugerah pada majlis ini. Biro Wanita Gabungan Persatuan Cina Sabah FKAS terus komited mengembang dan melaksanakan aktiviti melibatkan kaum hawa dalam memperkasa tanggungjawab wanita berjasa. Ketua Biro Wanita FKAS Shirley Wong berkata wanita berjasa di negeri ini akan diraih dalam jamuan malam sempena sambutan Hari Wanita Antarabangsa 8 Mac ini. Shirley berkata ia sebagai tanda penghargaan dan penghormatan kepada golongan wanita yang bergiat aktif melaksanakan pelbagai program untuk manfaat kaum hawa yang lain. Ini juga boleh menggalakkan lebih ramai wanita untuk berintegrasi dalam masyarakat supaya mereka boleh memenuhi trend zaman baru, wujudkan masyarakat yang harmoni. Shirley ditemui pemberita RTM selepas mengetuai rombongan Biro Wanita FKAS mengadakan kunjungan hormat terhadap isteri yang di-Pertuan Negeri Toh Puan Haja Nurlida Tan Sri R.M. Jasni di Istana Sri Kinabalu. Kunjungan bertujuan menjemput Toh Puan sebagai tetamu kehormat Majlis Makan Malam Hari Wanita Antarabangsa 2024 yang akan diadakan di Dewan Hakka Kota Kinabalu Jumaat ini. Sabah akan menjadi tuan rumah persidangan Persekutuan Pertubuhan Kejuruteraan ASEAN KEFIO melibatkan penyertaan 10 negara ASEAN. Persidangan kali ke-42 itu akan diadakan bermula 22 hingga 24 Oktober ini di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah, Kota Kinabalu. Pengerusi cawangan sesi 2023-2024 Institusi Jurutera Malaysia IEM Cawangan Sabah, Insinyur Willy Chin Tat Phu berkata persidangan tersebut merupakan platform pertukaran pengetahuan, idea dan pengalaman dalam bidang kejuruteraan. Ia merangkumi sesi teknikal dan pameran bagi membuka peluang perhubungan, memupuk kerjasama dan mempromosikan amalan terbaik dalam komuniti kejuruteraan ASEAN. Willy Chin menyatakan demikian ketika ditemui media selepas melakukan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri Tun Dr. Johar Datuk Mahiruddin di Istana Sri Kinabalu. Kunjungan bertujuan menjemput TYT sebagai tetamu kehormat persidangan itu nanti. KEFIO merupakan acara tahunan yang dianjurkan secara bergilir-gilir oleh 10 negara anggota ASEAN iaitu Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand, Indonesia, Laos, Filipina, Kemboja, Myanmar dan Vietnam. Baik, setakat ini perkongsian dari negeri di bawah bayu. Untuk lebih banyak perkembangan semasa, kita teruskan bersama dengan dia. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Silakan dia. Baik, terima kasih Syah langsung dari Sabah. Baik saudara, antara fokus dari Bumi Kenyalang mengenai usaha bersepadu untuk mengekang kes kebakaran hutan dan tanah gambut. Perinciannya bersama rakan penyampai, Bumawin. Silakan, Buma. Baik, terima kasih Dia. Sebelum itu kita ke perkembangan ini terlebih dahulu. Kerajaan Persekutuan menyambut baik langkah Sarawak menyediakan pendidikan percuma kepada rakyatnya menjelang 2026. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zabri Abdul Kadir berkata inisiatif itu akan memastikan tiada lepasan sekolah tercicir dari sistem pendidikan tinggi. Negeri-negeri yang lain ada
dasar-dasar di mana mereka ingin membantu anak-anak negeri untuk melanjutkan pelajaran di mana-mana tempat, sama ada di universiti ataupun di college. Jadi itu adalah hak negeri masing-masing kerana mereka mempunyai kemampuan untuk membantu anak negeri mereka. Datuk Seri Dr. Zamri bercakap kepada media semasa mengadakan lawatan ke College University ICATS di Kuching. Pada lawatan tersebut, beliau diberikan taklimat daripada Naib Chancellor College University ICATS, Profesor Datuk Dr. Shahrin Ahmad Zaidi Aidrus mengenai pembangunan semasa College University terbabit. Teknologi pertanian menegak Singapura merupakan satu inovasi yang sangat mengagumkan. Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Sugambas berkata, pertanian moden ini merupakan satu bidang yang Sarawak boleh pelajari daripada republik tersebut. Beliau berkata demikian ketika menerima kunjungan hormat daripada Pesuruhjaya Tinggi Singapura ke Malaysia, Vanu Gopala Menon di Kuching. Katanya, inovasi berkenaan menggunakan teknologi moden untuk mengawal persekitaran pertanian. Justru kerajaan mahu menggalakkan lebih ramai golongan muda menjadikan bidang pertanian moden sebagai profession mereka supaya dapat meningkatkan pengeluaran makanan dan produk makanan di negeri ini. Dato' Amar Douglas berkata antara lain Sarawak kini menumpukan pengeluaran lebih banyak beras dan ini merupakan satu cabaran. Kementerian Industri Makanan, Komoditi dan Kemajuan Wilayah menyasarkan 60% tahap sara diri dalam pengeluaran beras menjelang 2030. Baik, kerajaan menyambut baik usaha persatuan-persatuan sukan dalam membangunkan pelbagai jenis sukan di negeri ini termasuk sukan golf. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari berharap pelbagai kejohanan sukan dapat dianjurkan melibatkan kerjasama badan-badan bukan kerajaan dan pihak korporat. Jelasnya kerajaan menerusi Kementerian Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan sentiasa menyokong pembangunan sukan di Sarawak dengan menyediakan pelbagai infrastruktur dan kemudahan. Beliau berucap pada Majlis Makan Malam Anjuran Persatuan Golf Amatur Bumiputra Sarawak PGABS bersempena Interstate Junior Golf Tournament 2024 di Kuching. Teks ucapannya dibacakan Timbalan Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak Datuk Gerald Rentap Jabu. Menurut Datuk Gerald, kerajaan Sarawak telah menyumbang RM150,000 kepada PGABS bagi menjayakan kejohanan tersebut yang akan berlangsung sehingga Khamis ini dengan penyertaan 8 peserta. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak telah mengenal pasti beberapa kawasan berisiko berlaku kebakaran hutan dan tanah gambut di negeri ini. Pengarahnya Datuk Khairuddin Rahman berkata kawasan tersebut ialah Sri Aman, Baram Dimiri, Limbang dan Lawas. Kalau kita lihat daripada tahun 2018 dan kita bila hit by kebakaran pada 2019 yang besar di Sarawak melibatkan banyak kawasan, contohnya Seri Aman, di Miri, di Baram dan utara Sarawak lah, di kawasan Limbang. Kita banyak mempunyai kawasan Ramsar, kawasan tanah gambut. Sebab itulah bila tahun 20 lesson learned kita daripada kes 2019, kita kena pasti dan kita buat advokasi. Contohnya tahun 2020. Beliau ditemui media pada lawatan kerja ke Operasi Pemadaman Kebakaran Gambut di Banting, Lawas. Katanya lagi, JBPM Sarawak terus meningkatkan advokasi bersama Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia serta Lembaga Sumber Asli dan Alam Sekitar NREB Sarawak khususnya bagi berdepan kejadian kebakaran di luar jangka. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Khairuddin mendedahkan kecuaian dan sikap tidak bertanggungjawab segelintir pihak antara faktor utama berlakunya kebakaran hutan dan tanah gambut di negeri ini, terutamanya di bahagian utara Sarawak. Katanya kes kebakaran hutan yang berlaku memaksa aset-aset pemadaman ditumpukan di satu-satu kawasan tertentu sehingga menyebabkan kesukaran apabila berlaku kebakaran struktur di bandar pada masa yang sama. Saya harap perkara ini tidak berlaku lagi dah berulang walaupun banyak sistem-sistem yang telah kita ada dengan kecanggihan peringatan kemudahan di lokasi, tetapi oleh kerana ada segelintir kita inilah yang tidak bertanggungjawab menyebabkan kejadian ini berlaku dan kita sia-siakan resources kita. Jelas beliau, anggotanya juga berdepan kelewatan pemadaman sekiranya berlaku banyak kebakaran yang mengakibatkan kerugian besar. Justru beliau menasihati orang ramai agar lebih peka terhadap alam sekitar dengan tidak melakukan pembakaran terbuka terutama ketika cuaca panas.
Dua lelaki ditahan polis ahad lepas kerana disyaki melakukan ugutan jenayah terhadap seorang wanita di Miri. Ketua Polis Daerah Miri, ACP Alexa Nagacabu dalam kenyataan media berkata, kedua-dua suspek yang berumur 28 dan 35 tahun ditangkap di Tudan Desaras Miri selepas menerima laporan daripada mangsa. Kejadian berpunca daripada rasa tidak puas hati suspek yang ditegur mangsa kerana membuat bising di kawasan perumahan dan mengancam untuk membunuh mangsa. Semasa tangkapan dijalankan, suspek tidak memberi kerjasama, sebaliknya bertindak agresif dengan memandu sebuah kenderaan dan cuba melanggar pasukan polis. Polis terpaksa melepaskan tembakan namun suspek masih cuba melarikan diri sehinggalah kereta dinaiki terbabas di tepi jalan. Kedua-duanya yang mengalami cedera ringan telah ditahan dan kes disiasat di bawah Seksyen 506186 Kanun Keseksaan dan Seksyen 39 Akta Senjata 1960. Sementara itu, dalam kenyataan media berasingan, ACP Alexa Nagacabu mengesahkan gambar yang tular yang mendakwa sebuah kenderaan pacuan 4 roda yang hilang bersama kanak-kanak di Miri adalah tidak benar. Katanya siasatan pihak polis mendapati anak kandung pemilik kenderaan berkenaan mengesahkan kereta tersebut sedang diguna pakai oleh ahli keluarga mereka tanpa ada kejadian hilang bersama kanak-kanak. Gambar yang tular itu pula diambil oleh ahli keluarga sendiri dan pernah dimuat naik di akaun Facebook peribadi ahli keluarga. Susulan itu, polis menasihati masyarakat untuk tidak membuat sebarang spekulasi dan memviralkan sebarang isu di media sosial yang menimbulkan kerisauan dalam kalangan masyarakat. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Kita kembali bersama Dia di Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Dia, silakan. Baik, terima kasih Buma langsung dari Sarawak. Pindaan beberapa enakmen berkaitan agama Islam di Negeri Sembilan dijadual dibentang ke Dewan Undangan Negeri itu pada sidang akan datang. Perinciannya bersama rakan penyampai Azlina Kamarudin. Silakan. Ya, Dia. 3 enakmen terlibat pindaan termasuk enakmen pentadbiran agama Islam Negeri Sembilan 2003, enakmen Mahkamah Syariah Negeri Sembilan 2024 dan enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Sembilan. Kali terakhir ia dipinda lebih 2 dekad lalu. Usaha meminda enakmen berkenaan telah melalui 10 sesi perbincangan bersama pihak berkuasa agama Islam Negeri Sembilan dan pakar perundangan. Ini termasuk Majlis Agama Islam Negeri Sembilan, MAINS. Itu dah hanya menunggu kelulusan. Dah ada perbincangan pun dengan Yang Teramat Mulia undang-undang ni semua, dan alhamdulillah tak ada apa yang perlu diperbetulkan, ditambah baik, dah pun bersetuju. Jadi sekarang ni nak bersedia untuk membawa tu kepada Dewan. Pindaan enakmen berkenaan dijangka dapat memantapkan pentadbiran Islam di negeri ini. Ia melalui peluasan skop dan bidang kuasa MAINS seterusnya memudahkan agensi berkenaan lebih proaktif dalam memulakan inisiatif baharu. Program Care for You, inisiatif dilaksana NIOSH untuk bantu tangani masalah tekanan mental dalam kalangan warga emas. Pelaksanaannya membabitkan kerjasama Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Terbaharu, program CSR itu dianjurkan di Pusat Aktiviti Warga Emas Pawe Podikson. Pengisiannya meliputi pendedahan mengenai penjagaan kesihatan mental dan bantuan awal kepada individu alami tekanan mental. Disebabkan banyak program yang kita buat khas untuk industri. Sebab kita tahu sebagai National Institute of Occupational Safety and Health, NIOSH berperanan juga kepada masyarakat. Kami mempunyai peranan yang kami harus berikan balik kepada pihak masyarakat. Jadi kita sebagai pegawai terima dengan besar hatilah. Juga bagaimana penjagaan, bagaimana cara kita pernafasaan dengan betul supaya kita tak stres. Pada silang sekali kita punya pening kepala dengan melakukan senaman yang begitu ringkas dan bermanfaat, sungguh bermanfaat. Program berkenaan wajar diteruskan dengan mengutamakan penglibatan golongan berisiko termasuk warga emas.
Dan juga mereka perlu untuk menjalani kehidupan yang baik dengan kesihatan mental yang baik. Jadi pendedahan pada hari ini sangat memberi manfaat dan saya juga mengharapkanlah program yang sedemikian dapat diteruskan lagi di selain daripada pawai di PD ini juga kepada 8 buah pawai yang kita ada di seluruh Negeri Sembilan. Selain advokasi kesihatan mental, turut diadakan aktiviti gotong royong, mengindah dan membersihkan kawasan pawai berkenaan. 8 juta pelancong dijangka berkunjung ke Negeri Sembilan tahun ini. Pelbagai pakej ditawarkan bagi memastikan sasaran itu dapat dicapai. Laporan Nur Syafiqah Muhammad Ghazali. Kesemua pakej yang disedia menjanjikan pengalaman istimewa kepada setiap pengunjung. Mereka akan dipastikan dapat benar-benar merasai keunikan seni budaya warisan Negeri Sembilan yang terkenal dengan adab pepatih. Aktiviti promosi kiat dijalankan membabitkan kerjasama pengamal media pelbagai platform. Ia dilaksana melalui program lawatan produk pelancongan atau Fam Trip di beberapa lokasi tarikan pelancong sekitar negeri ini. Ini kena ada banyak lagi fam trip. Satu tak cukup. Kita kena adakan lebih banyak fam trip, terutamanya dengan media arus berdana dan juga media kreatif lah. Dan saya akan anjurkan setiap bulan lah, supaya benda ini ada kesinambungan dan dengan harapan bahawa produk kami dimasukkan di dalam itinerary package pelancongan. Pengusaha tempat pelancongan juga beri tumpuan kepada aspek pemasaran dan promosi. Fokus tertumpu kepada penawaran harga berpatutan dan kemudahan yang selesa kepada pengunjung. Ya, dunia sekarang ni semua guna media sosial sekarang. So kalau tak guna media sosial memang susah. So influencer tu penting. Tapi sebagai operator, you pun kena ada you punya social media punya followers. So you kena buat you punya sendiri punya promosi. So you tak boleh bergantung saja kepada influencer. Ya, dan tourism untuk mempromosikan tempat-tempat begini. Bukan mana dia boleh cari saja kepada pengusaha homestay, mana di hotel-hotel pun dia orang boleh cari, dia boleh tanya tempat mana yang paling cantik untuk kita pelancong ni datang melawat. Peranan media masa kini semestinya memberi impak kepada sektor pelancongan. Misalnya di Port Dickson ini, pelbagai lokasi pelancongan yang boleh mereka kunjungi untuk mewawarkan kepada masyarakat. Jom cuti Malaysia di Port Dickson. Sekian laporan dari Negeri Sembilan. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kembali ke Angkasa Puri. Baik, terima kasih Azlina Kamarudin langsung dari Negeri Sembilan. Baik, saudara, semua pejabat pendidikan daerah PPD di Johor diarah pastikan tiada keciciran murid pada pembukaan sesi persekolahan baharu. Langkah itu selari titah Pemangku Sultan Johor yang mahu melihat pendidikan murid-murid dipertingkat. Dalam minggu ini persediaan di peringkat jabatan itu dah bersiap sedia untuk menerima pelajar-pelajar bagi awal persekolahan ini, dan rancangannya adalah meneruskan apa juga program-program yang dibuka oleh KPM dalam ketika awal sekolah ini, dan maksudnya persediaan itu saya rasa Johor dah bersedia, dan kita juga sebagai portfolio pendidikan ini saya telah menggerakkan supaya memastikan agar program terdekat dan program tidak mahu ada anak-anak bangsa duri tercicir dalam persekolahan. Kerajaan negeri sebelum ini telah memperuntukkan 2.8 juta ringgit bagi program bantuan kasih murid Johor. Beliau dalam pada itu turut mengharapkan Jabatan Pendidikan Negeri memantau semua video tular melibatkan institusi pendidikan agar tiada maklumat tidak tepat disebarkan.
Mempelbagaikan kursus berkaitan TVET itu antara cadangan di Kemuka yang di-Pertua Negeri Melaka bagi membangunkan bakat dan kemahiran pelajar di negeri berkenaan. Selain itu juga bagi memperkasakan institusi pengajian tinggi di Melaka, saya menyarankan supaya pihak universiti perlulah sentiasa konsisten dalam menjalankan kajian serta penyelidikan dan pembangunan agar ianya boleh menjadi sumber pendapatan baru dan berterusan kepada negeri Melaka. Hampir 1 tan barangan bersubsidi yang disorok di sebuah kedai runcit di Bandar Hilir Melaka dirampas. Semakan lanjut mendapati kedai berkenaan beroperasi tanpa lesen. Rampasan dibuat Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup KPDN Melaka pagi tadi. Menurut pengarahnya Norina Jaafar, barangan yang dirampas ialah 493 kg minyak masak, 276 kg gula, 50 kg tepung dan 2 tong gas LPG. Kedai haram terbabit dikesan beroperasi secara terang-terangan sejak 10 hari lalu. Dan juga kita juga turut mendapati ada satu modus operandi yang terbaru di mana sebuah kedai makanan yang menjual makanan, sebelahnya dia buka lagi satu kedai runcit yang di mana kedai runcit ni kita syaki membekalkan barang-barang kawalan kepada kedai makan tersebut. Yang menjadi persoalan sekarang, kedai runcit tersebut merupakan kedai yang tidak berdaftar di dalam mana-mana majlis dan juga tidak mendaftar di bawah kawalan barang kawalan. Tindakan akan turut diambil terhadap pemborong yang membekalkan barangan terkawal tersebut kepada kedai runcit berkenaan. Kes dirujuk mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961. Melaka menganjurkan pelbagai program keagamaan sepanjang Ramadan ini. Pengisiannya menekankan aspek kerohanian, pembudayaan ilmu dan kemasyarakatan. Buka puasa terbuka dan selain itu kita ada juga majlis bersahur dan kita akan adakan juga majlis Quran Hour dan kita dalam merangka memperhalusi untuk mengadakan pertandingan musabakah untuk seluruh sekolah-sekolah tahfiz yang berada dalam Melaka. Dalam pada itu, pihaknya juga akan menganjurkan bazar Ramadan secara besar-besaran di Jalan Hang Tuah. Yok Hantar Jajan Raya, itu antara program istimewa yang bakal dilaksana Jabatan Penyiaran Negeri Johor sempena Syawal nanti. Ia dijadual berlangsung pada minggu pertama Aidilfitri. Okey, yang itu kita akan pilih pendengar-pendengar yang telah kita senarai pendekkan untuk kita pergi ke rumah mereka, untuk kita menyantuni mereka dan berhari raya bersama dengan mereka. Yang itu kita akan adakan kemudian pada minggu pertama raya dan seterusnya dalam tempoh bulan Syawal lah, kita akan pergi berhari raya ke rumah-rumah pendengar kita yang terpilih. Johor juga akan menjadi lokasi terakhir program Jelajah Ramadan RTM 2024. Majlis penutup dijadual berlangsung di Bandar Seri Alam Johor baru akhir bulan ini. Melaka sasar 20 pingat emas pada Tamasya Sukan Malaysia Sukma 2024 di Sarawak Ogos ini. Esko Belia Sukan dan NGO Negeri VP Shanmugam berkata, pihaknya optimis sasaran itu dapat dicapai berdasarkan prestasi yang memberangsangkan daripada atlet terlibat. Menurutnya, persiapan pasukan Melaka kini sudah 60% bagi memastikan sasaran itu dapat dicapai. Tahun lalu pun kita almost there, 17 pingat. Tapi kita punya salah satu peserta berenang, akuatik tu, dia tak dapat hadir di atas hal-hal kesihatan dan keluarga. So kita jatuh 2 pingat di sana. Dia adalah pingat sasaran. Begitu juga dengan Muay Thai pun kita sasarkan pingat emas tapi kita tidak tercapai. So yang kita capai itu bila perak, kita boleh anggarkan. Perak itu adalah almost 0.5 ataupun 1.0. Markanya dengan perak dengan
emas. So bila kita jatuh kepada perak tu, dia seolah-olah macam emas juga. Yang penting boleh tengok angka tu. Beliau ditemui pemberita pada majlis penyerahan watikah pelantikan Bapa Angkat, Jabatan Angkat dan Anak Angkat Sukma Sarawak di Seri Negeri Air Keruh. Pada edisi Sukma lepas di Kuala Lumpur, skuad Melaka meraih 17 emas, 11 perak dan 23 gangsa. DNB Liga Hoki Malaysia 2024. Aksi perjuangan terus diledakkan dalam memburu kedudukan terbaik di antara pasukan. Selasa 5 Mac, perlawanan separuh akhir, Tenaga Nasional Berhad bertemu UiTM-HA KPT 6 petang di saluran OK dan saluran sukan RTM. THT bertemu Maybank 8 malam di saluran sukan RTM. Saksikan juga secara penstriman langsung di RTM Klik. Zakat fitrah di wilayah persekutuan ditetapkan pada kadar RM7, RM15 dan RM22 tahun ini. Kadar berkenaan ditetapkan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIB. Penetapan 3 kadar zakat fitrah seperti mana yang dipersetujui oleh Mesyuarat Jawatan Kuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan, iaitu sebanyak RM7, RM15 dan RM22 seorang. Penetapan kadar zakat fitrah pada kadar RM7 ini berdasarkan kepada 1 gantang baghdad atau harga bagi 2.6 kilogram beras yang lazimnya digunakan oleh masyarakat di wilayah persekutuan. Manakala 2 lagi kadar fitrah RM15 seorang bagi pengguna beras import premium dan RM22 seorang bagi pengguna beras basmati. Sementara itu, bagi sumbangan Ihya Ramadan pula, RM19.03 juta telah diperuntuk menerusi dana zakat MAWIB untuk lebih 800 masjid, surau, Jumaat dan surau biasa di wilayah persekutuan. Bagi membantu golongan asnaf menyambut Ramadan pula, bantuan khas persediaan Ramadan RM500 secara sekali beri disediakan. Ia mula disalur hari ini kepada lebih 32,000 penerima sekitar wilayah persekutuan. Sebuah bas Rapid KL terbakar di Jalan Said Putra menghala ke Jalan Klang Lama pagi tadi. Pemandu bas bersama 7 penumpangnya selamat. Komando Operasi Kanan Balai Bomba dan Penyelamat Hang Tuah, Muhammad Suhaimi Muhammad Razali berkata, panggilan kecemasan diterima kira-kira pukul 8 pagi tadi. 16 anggota bersama 6 jentera bomba dari BBP Hang Tuah dan Seputih digerakkan ke lokasi. Insiden berkenaan disedari seorang penunggang motosikal yang memaklumkan kepada pemandu bas bahawa terdapat kebakaran di bahagian belakang kenderaan terbabit. Pemandu bas kemudian menghentikan kenderaan di bahu jalan dan mengarahkan semua penumpang turun ke lokasi selamat. 90% bas berkenaan musnah. Punca kejadian masih disiasat. 5 deretan kedai di Sungai Buloh, Selangor musnah dalam kebakaran pagi tadi. Tiada mangsa dilaporkan terbabit dalam insiden berkenaan. Pengarah JBPM Selangor Wan Mat Razali Wan Ismail mengesahkan panggilan kecemasan diterima pihaknya sekitar pukul 4 pagi. 6 jentera bomba bersama 22 pegawai dan anggota digerakkan ke lokasi. Kebakaran berjaya dikawal kira-kira 40 minit kemudian. 3 daripada premis hangus 80%, manakala 2 lagi unit kedai masing-masing terbakar 50 dan 30%. Punca sebenar kebakaran dan angka kerugian sedang dikenal pasti. Surau At-Taqwa di Kampung Kuala Tualak, Kuala Nerang kini berwajah baru. Kerja-kerja baik pulih surau yang berusia lebih 4 dekad itu selesai dilaksana. Ia menggembirakan penduduk setempat kerana ibadah dapat dilaksana dengan lebih selesa. Apatah lagi Ramadan dan Syawal sudah hampir tiba. Syukur sangatlah pasal kami pun Ramadan pun kami buat di sini. Tarawih Ramadan. Syukur sangatlah. Harapan ramai lagi yang lain.
InsyaAllah kami kalau macam tu kami nak tarik lagi ramai lah orang kampung keluar kan. Perasmian surau yang selesai dibaik pulih disempurnakan Raja Muda Kedah. Siap sebelum Ramadan, seminggu lagi pun kita nak berpuasa. Jadi bagus untuk penduduk-penduduk kampung kat sini. Lepas tu saya difahamkan dia boleh muat 60 orang. Jadi kat kawasan ni ada 54 rumah lah. Alhamdulillah, harap dia selesa lah untuk penduduk-penduduk kat sini nak buat ibadat masa bulan Ramadan. Kerja-kerja baik pulih yang bermula Oktober tahun lepas menggunakan dana wakalah sumbangan e.co. Ia syarikat Indo Yak Bina Sindiran Berhad. Terdahulu baginda berkenan menggunakan sumbangan kepada pelajar daripada kurang berkemampuan. Majlis kurniaan sumbangan berlangsung di Masjid Kampung Labi. 8 nelayan termasuk 2 tekong ditahan ketika melakukan kegiatan perikanan di kawasan tidak dibenarkan sekitar perairan Perak. Pemeriksaan pasukan maritim Perak turut mendapati 3 kru warga Myanmar gagal mengemukakan dokumen pengenalan diri. Pengarah Maritim Perak, Kapten Maritim Muhammad Syukri Khotob mengesahkan penahanan 2 bot nelayan di kedudukan 6.5 Batu Nautika Barat Daya, Tanjung Lomba-Lomba dan 6.6 Batu Nautika Barat Daya, Tanjung Sungai Tiang semalam. Pemeriksaan pasukan peronda Op Sayung, Op Pintas dan Op Tiris mendapati kedua-dua bot beroperasi kurang daripada 8 batu nautika dari daratan. Kes disiasat di bawah Akta Immigration 1959 Palang 63 dan Akta Perikanan 1985. 2 rakan mengaku tidak bersalah di Mahkamah Magistrate Ipoh atas 2 pertuduhan menyamar sebagai pegawai imigresen bulan lepas. MA Sarvin Raj dan Harjit Singh Sulakan Singh masing-masing berusia 26 tahun membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Siti Nora Sharif. Kes dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Nur Anisah Ismah Muhammad Husaini, manakala Peguam Amrik Singh Samdu mewakili Sarvin Raj yang tidak bekerja dan Peguam S. Morgan mewakili Harjit Singh yang bekerja sebagai jurujual. Mahkamah membenarkan kedua-dua tertuduh diikat jamin. 4 April depan ditetapkan sebagai tarikh sebutan semula kes. Memberi jaminan pada semua rakyat, golongan minoriti, golongan yang terpinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga negara ini akan dipertahankan hak mereka. Tanya, biarlah saya jawab. Duduk. Ikuti mesyuarat pertama penggal ketiga Parlimen Malaysia ke-15 di Dewan Rakyat pada 27 Februari hingga 27 Mac 2024 dan di Dewan Negara pada 18 Mac hingga 4 April 2024. Kerajaan Komite meningkatkan kecekapan bekalan air dan elektrik untuk terus membangunkan wilayah Labuan sekaligus meningkatkan kepercayaan pelabur. Antaranya adalah seperti cadangan stesen jana kuasa baru yang berkapasiti 100 hingga 130 megawatt yang akan mula beroperasi pada tahun 2028 serta program menaik taraf serta penggantian sistem bekalan. Selain daripada itu, projek meningkatkan kapasiti penjanaan 10 megawatt lagi di pencawang pembahagi utama Ino telah di peringkat akhir projek dan dijangka siap pada penghujung Mac 2024. Beliau memaklumkannya di Dewan Rakyat. Tiada kompromi buat mana-mana warga asing yang tidak mempunyai dokumen sah. Tindakan tegas akan dikenakan. Bertindak atas maklumat awam, 8 parti warga Filipina ditahan semalam menerusi Op Kutip. Pengarah Imigresen Labuan Raymond Intalai memaklumkan kesemua mereka berusia antara 18 hingga 22 tahun itu telah melakukan pelbagai kesalahan di bawah Akta Imigresen 1959 Palang 63. Mereka antara 15 individu yang telah diperiksa sekitar kawasan pantai Tanjung Batu. Tindakan tegas juga boleh dikenakan terhadap mana-mana pihak yang melindungi parti.
Rakyat sambut baik peruntukan RM1 bilion yang disedia menerusi dana pembiayaan Mikro Bumiputra. Ia langkah tepat ke arah melahirkan lebih ramai usahawan dalam kalangan kelompok berkenaan. Laporan wartawan Nur Ashran Muhammad Nur. Komuniti usahawan berpendapat dana itu bukan saja dapat membantu golongan Bumiputra yang baru mahu memulakan perniagaan, malah usahawan sedia ada akan turut terima manfaatnya. Lebih-lebih lagi dalam situasi ekonomi yang mencabar ketika ini. Biasanya usahawan muda ni susah sikit nak cari modal kan, tak tahu nak ambil modal kat mana. Bila kerajaan bagi modal dekat pinjaman modal dekat usahawan muda yang baru nak start ni, jadi semakin semangat lah. Ia ada rasa seronok bila nak niaga sebab dapat dokan modal kan, pinjaman. Selalu ada usaha untuk membantu usahawan-usahawan kecil macam saya ni melalui tekun BSN sebagai pinjaman lah. Jadi satu ni yang besar lah bagi kita. Usahawan-usahawan kecil ni untuk menambahkan pendapatan. Maksudnya benda tu lagi arah ke mendapatkan kebaikan lah. Kebaikan tu dari segi kita orang dapat menambah modal, buat rolling modal balik. Maknanya kalau dapat bantuan dari segi macam yang tekong buat ke mara ke apa semua, dia sikit membantu. Penyediaan dana berkenaan diumum Perdana Menteri Sabtu lalu. Perinciannya mengenai harus segera dimaklumkan dan disebar luas kepada masyarakat. Bantuan berkenaan merupakan sesuatu yang amat dinantikan. Kita mengharapkanlah maklumat-maklumat dapat disegerakan untuk memudahkan pihak usahawan mengetahui di mana harus mendapat atau mengemukakan permohonan, bagaimana prosesnya, berapa charge-nya. So sekarang yang itulah yang menjadi tertunggu-tunggu bagi usahawan selepas pengumuman yang telah dilakukan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri baru ini. Dan satu perkara yang menarik, kita tahu bahawa dengan kekangan ekonomi sekarang, peluang kerja yang agak sulit, so peluang kepada belia. Dana berkenaan disedia kepada pelbagai segmen usahawan Bumiputra menerusi beberapa institusi keuangan pembangunan termasuk BSN, Agrobank dan Tekun Nasional. Penekanan diberi kepada wanita, belia dan veteran tentera. Nur Ashran Muhammad Noor, RTM. Kempen Tabung Pahlawan 2024 akan mengguna pakai medium QR Code serta kerjasama agensi korporat dan masyarakat. Pendekatan lebih inovatif itu menyasarkan kutipan sekurang-kurangnya RM3 juta. Disebut tadi kita mungkin akan melaksanakan program larian amal, kemudian kita akan ada kutipan melalui Haiti dan seterusnya. Di peringkat Jeff ATM kita ada online nanti kita akan publishkan online tu kutipan. Kita ada QR code yang kita letakkan di kedai-kedai dan juga berserta dengan program-program bersama dengan syarikat-syarikat korporat. Tahun lepas, Pertubuhan Kumpulan Veteran Tidak Berpencen Pahang berjaya mengumpul lebih RM100,000 untuk tabung pahlawan. Kami juga menyeru kepada semua lapisan masyarakat supaya menjaga keharmonian negara dan tidak memainkan isu sensitif yang melibatkan raja, kaum dan agama. Perlembagaan telah mengiktiraf Islam sebagai agama rasmi Malaysia dan akan terus kekal dipelihara. Namun begitu, agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman, tetapi tidak boleh disebarkan kepada orang Islam. Oleh itu, janganlah ada mana-mana pihak yang cuba menggugat atau mempolitikkan asas perlembagaan ini.
Baik saudara, berita wilayah berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.